Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk konsep Satu Malaysia dan cabaran pelaksanaannya ke arah pemantapan perpaduan sebuah negara bangsa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Farid Farihin, Nur Fitriyani, Nurul Izzah, Muhammad Iskandar Shah dan saya sendiri, Nur Effendi. Antara isi kandungannya ialah yang pertama, pengenalan, kedua, latar belakang konsep Satu Malaysia, yang ketiga, cabaran pelaksanaan konsep Satu Malaysia, yang keempat, konsep negara bangsa dan akhir sekali ialah kesimpulan. Pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Malaysia telah mendapat kemerdekaan sepenuhnya pada tahun 31 Ogos 1957. Kalimah Merdeka telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Negara. Beliau telah digelarkan sebagai Bapa Kemerdekaan. Hasil daripada kemerdekaan yang diperoleh, ia telah menjadi titik tolak bermulanya asas pembinaan sebuah negara bangsa bagi Malaysia atau nama dahulunya Malaya dan telah ditukarkan nama kepada Malaysia apabila digabungkan dengan Sabah Sarawak pada tahun 1963 melalui pemantapan dan gabungan dua aspek utama iaitu negara dan masyarakat dalam keadaan yang harmoni. Ia sememangnya akan mempengaruhi akan kemajuan dan arus pemodenan sesebuah negara. Namun teras utama dalam mencapai status negara bangsa yang berjaya, perpaduan dan integrasi kaum merupakan aspek yang amat penting. Apakah pengertian konsep Satu Malaysia? Satu Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dengan berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia merupakan pelengkap kepada pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Aspek utama dalam gagasan Satu Malaysia ialah penerapan teras-teras perpaduan dan didukungi oleh nilai-nilai aspirasi. Teras-teras perpaduan disandarkan kepada 3 prinsip, iaitu prinsip penerimaan, prinsip kenegaraan dan prinsip keadilan sosial. Prinsip penerimaan ialah kebolehan individu untuk menerima tanpa syarat dan sentiasa bersangka baik serta menerima keunikan yang ada pada seseorang. Prinsip kenegaraan pula adalah kemampuan seseorang untuk menjiwai semangat nasionalisme dan cintakan negara yang berteraskan prinsip hukum negara dan perlembagaan persekutuan. Akhir sekali adalah prinsip keadilan sosial, iaitu keupayaan seseorang untuk merasakan bahawa dirinya mempunyai hak dan pada masa yang sama tidak meminggirkan individu yang lain. Seterusnya, aspek yang kedua dalam konsep Satu Malaysia adalah penerapan nilai aspirasi dan ia terdiri daripada 8 aspek yang utama. Yang pertama, budaya berprestasi tinggi iaitu melakukan tugas yang diamanahkan pada tahap terbaik. Kedua, budaya ketetapan iaitu mendidik sikap menepati masa dalam melaksanakan tugas serta mengutamakan kecekapan dan ketepatan. Yang ketiga, budaya ilmu iaitu bersedia untuk menimba ilmu walaupun terdapat pelbagai cabaran serta mampu membantu negara dalam mencapai kemajuan dan permodenan. Yang keempat, integriti. Individu pula ada sifat bersih, cekap dan amanah dalam diri. Yang kelima, ketabahan iaitu sikap bersedia menerima cabaran dan sabar dalam menghadapi dugaan. Yang keenam, kesetiaan iaitu kesanggupan berkorban dan berbakti kepada negara serta menjaga kedaulatan negara. Ketujuh, kebijaksanaan iaitu menghadapi situasi dan masalah dengan penuh hemat dan teliti. Yang kelapan, budaya inovasi iaitu berani menceburi bidang baharu serta perubahan yang dilakukan bagi mengatasi masalah dan kebaikan bersama. Baik, saya akan meneruskan pepetangan pada kali ini iaitu cabaran pelaksanaan konsep Satu Malaysia. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pelaksanaan konsep Satu Malaysia itu? Yang pertama, bagaimana konsep Satu Malaysia ini dapat menyebarkan kepada seluruh rakyat Malaysia agar lebih dikenali, terutamanya mereka tinggal di pedalaman Sabah. Mereka kurang familiar dengan konsep Satu Malaysia ini. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh penduduk luar bandar yang masih diskriminasi oleh setengah pihak. Kita dapat tahu di mana masyarakat di Sabah mereka didominasi oleh agama Kristian. Jadi agama-agama lain dipinggirkan. Jadi konsep Satu Malaysia ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurnanya. Yang ketiga, masalah penggunaan bahasa yang baik.
Ini kerana kita dapat tahu mereka yang tinggal di Sabah, mereka mempunyai slang yang tersendiri. Jadi apabila mereka bergaul, mereka tidak dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Yang keempat, sosio budaya, politik dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi ketiga aspek ini sangat penting apabila mereka yang tinggal di pedalaman Sabah ini, mereka dapat kuasai ketiga aspek ini. Itu sahaja, terima kasih. Definisi konsep negara bangsa. Chambers Encyclopedia mendefinisikan negara bangsa itu merupakan suatu proses yang melahirkan bangsa baru, yakni sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Tujuan utama pembinaan bangsa itu sendiri adalah untuk melahirkan perasaan taat setia dan perpaduan terhadap suatu pertubuhan bangsa itu. 3 syarat utama negara bangsa. Yang pertama, masyarakat dalam sebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi dan perpecahan. Yang kedua, rakyat negara mestilah berkongsi pegangan kepada suatu ideologi yang sama. Dan yang ketiga, penduduk haruslah percaya dan yakin terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Baiklah, berkenaan dengan isu semasa yang kami temukan berkaitan dengan tajuk pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama ialah berkenaan dengan isu pemain badminton negara SK Sona yang dihina menerusi hantaran media sosial naib ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Encik Burhanuddin Encik Rahim yang jelas mencabar isu perkauman. Dan yang kedua, isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular menjadi hangat apabila Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong telah menyerahkan memorandum menolak pembelajaran itu. Kesimpulan dan rumusan yang dapat kami simpulkan daripada tajuk kami adalah konsep satu Malaysia dan konsep negara bangsa merupakan satu cara yang mempunyai suatu matlamat yang dikongsi bersama, iaitu berjaya mencapai hasrat negara untuk mencapai wawasan 2020 sebagai negara maju. Selain itu, konsep satu Malaysia juga memerlukan jangka masa yang panjang untuk melihat kebersamaan, namun perkembangannya boleh dibuat dengan membuat penilaian dan pemantauan dari semasa ke semasa. Oleh itu, matlamat penumbuhan konsep satu Malaysia adalah untuk memperkasakan perpaduan antara kaum serta mencapai kehidupan yang harmoni tanpa sebarang persepsi negatif dalam kalangan masyarakat di Malaysia.